Baik, kita mahu bincangkan polemik politik yang berlaku sejak daripada semalam dan apakah impaknya kepada kerajaan dan juga rakyat dalam negara ini. Kita bersama dengan Dr. Romzi Ationg, penalisis politik Sabah. Selamat pagi, Doktor. Saya nak terus kepada perbincangan kita hari ini yang begitu penting. Kita nak lihat bagaimana Doktor melihat sokongan parti-parti kecil dalam Perikatan Nasional seperti STAR dan PBS. Adakah mereka ini akan bersama? Baik, selamat pagi. Rasanya isu ini adalah isu yang terlalu hangat ketika ini. Kita berhadapan dengan situasi di mana kerajaan yang ada sekarang ini tidak stabil. Jadi saya melihat kalaulah berlaku perubahan kerajaan di peringkat pusat, kerajaan Sabah khususnya akan mengalami impak yang sudah semestinya bukanlah sesuatu yang amat menggalakkan. Ini khususnya berfokus kepada parti-parti kecil di peringkat negeri maupun di peringkat persekutuan. Di Sabah ini kita terkenal dengan konsep lompat parti dan ini adalah suatu benda yang amat membimbangkan. Dan kalaulah benda itu berlaku, itu adalah sesuatu yang amat mendukacitakan. Sebabnya rakyat pada ketika ini ingin sangat fokus pada usaha untuk mengatasi pandemik, tapi akhirnya kita masih lagi bergelut dengan isu-isu keinginan pemimpin politik untuk memegang kuasa dan sebagainya. Jadi itu adalah suatu benda yang sedikit mendukacitakan, tapi kita terpaksa berhadapan juga dengan isu tersebut. Dan Doktor, melihat kepada perkembangan politik termasuk tindakan UMNO tarik sokongan kepada Perikatan Nasional, apa yang boleh kita fahami dalam konteks politik di Sabah di bawah GRS? Kita lihat kenyataan-kenyataan dibuat oleh UMNO Sabah sebelum ini kebanyakannya masih lagi menyokong kerajaan Perikatan Nasional walaupun apa sekalipun terjadi di peringkat pusat. Baik, kalaulah kita menilai semula kenyataan Datuk Seri Mokhtar Radin secara khususnya, bahwasanya dia mengatakan bahwasanya UMNO Sabah ini mempunyai autonomi dan apapun yang berlaku di peringkat persekutuan itu tidak semestinya memberi kesan kepada UMNO Sabah. Jadi kalaulah kita menilai semula kenyataan itu bermakna kalaulah berlaku perubahan kerajaan di peringkat persekutuan, maka ini adalah ujian untuk pemimpin-pemimpin UMNO di Sabah. Saya rasa bukan hanya pemimpin UMNO di Sabah yang akan teruji sama ada mereka ini betul-betul walk the talk atau sebaliknya, tapi ini juga melibatkan parti-parti kecil yang lain, sebagai contoh parti STAR, parti PBS dan sebagainya. Jadi itulah saya melihat krisis politik sekarang ini sebagai ujian untuk pemimpin parti-parti politik di Sabah, dan kita berharap untuk akhirnya kemelut ini akan mencapai dapat diselesaikan sebaik mungkin, sebab ialah rakyat sekarang ini melihat pemimpin politik sebagai individu ataupun sekumpulan individu yang seolah-olah tidak melihat rakyat ini sebagai suatu benda yang perlu diutamakan. Dan itulah kita berharap untuk akhirnya benda-benda itu akan berakhir. Dan Doktor, di mana sebenarnya Doktor rasakan perlunya orang kata satu jaminan yang boleh diterjemahkan kepada angka? Siapa yang mempunyai angka majoriti untuk betul-betul membentuk kerajaan yang kuat supaya tiada lagi gangguan-gangguan politik lain ketika mana menguruskan COVID-19 dalam negara ini, dan di mana sepatutnya platform-platform yang boleh kita jadikan sebagai penentuan kepada pemimpin-pemimpin ataupun parti-parti politik untuk kita lihat siapa yang punya angka, okey kita berikan laluan atau bagaimana sebenarnya, sama ada di parlimen ataupun sebenarnya angka-angka itu boleh diterjemahkan di istana sama macam kita lihat pada Februari 2020. Baik, kalau kita melihat kepada perkara pasal 4, perkara 43 Perlembagaan Persekutuan, pasal ini dengan jelas menyatakan bahwasanya Perdana Menteri ataupun kerajaan semasa boleh hilang majoriti ataupun disingkirkan melalui sama ada undi percaya atau undi tidak percaya di Dewan Rakyat. Itu bermakna bahwasanya kita akan perlu mengadakan sesi pengundian di Dewan Rakyat. Namun demikian, kita juga boleh berhadapan dengan proses yang boleh dikatakan sebagai di luar dari Dewan, yang mana Kebawah Duli Tuanku yang di Pertuan Agong memanggil ke semua ahli parlimen dan
meminta mereka menjelaskan ataupun menjelaskan sama ada mereka menyokong pemimpin ini dan itu. Jadi itu telah berlaku pada beberapa ketika yang lalu dan rasanya itu adalah suatu benda yang wajar dilakukan pada ketika ini. Dan doktor, sehingga semalam kita dengar pelbagai cadangan daripada pelbagai pihak, antaranya penubuhan kerajaan interim, penubuhan kerajaan minoriti, penubuhan Mageran, PRU15 ataupun YDP Agong, tubuhkan kerajaan dipilih oleh Baginda. Pandangan Prof, yang mana relevan sekarang ini dalam situasi yang mungkin juga boleh jadi penyelesaian, tak kiralah penyelesaian jangka pendek ataupun sebenarnya jangka panjang? Baik, untuk isu kemelut politik sekarang ini sudah semestinya penyelesaian yang paling tepat ialah mengadakan pilihan raya. Sebab akhirnya kita memberi mandat kepada rakyat untuk memilih siapa yang mereka hendak memimpin. Namun demikian, disebabkan isu pandemik ini, saya rasa pilihan yang paling tepat ialah kita pulangkan kepada Duli Yang Maha Mulia Yang Pertuan Agong, sama ada beliau ingin menubuhkan kerajaan interim atau sebaliknya. Tapi saya lebih berminat untuk mengisyaratkan supaya kita temukan kerajaan interim sehingga pada satu tempoh yang bersesuaian kita adakan pilihan raya. Soalnya kita tidak mau nanti isu pandemik ini makin menghambat apabila kita tergesa-gesa untuk mengadakan pilihan raya, walaupun itu adalah satu-satunya cara yang terbaik, tapi untuk mengelak daripada penularan COVID-19-nya yang makin membimbangkan ini, maka saya rasa kerajaan interim itu adalah suatu penyelesaian yang setakat ini boleh dilihat sebagai paling sesuai. Dan jika kita mahu menubuhkan kerajaan interim, di mana pemilihan dalam kerajaan interim itu? Adakah kita patut melihat kepada siapa yang mempunyai majoriti ataupun sebenarnya kita boleh melihat kepada gabungan yang merentas pelbagai parti? Baik, sudah semestinya kita tidak ingin melihat kepada isu kepartian. Interim ini haruslah kita faham bahwasanya ia adalah peranan berbicara Duli Yang Mulia Ketua Duli Tuanku. Jadi sewajarnya kerajaan interim ini bukanlah berdasarkan kepartian, ia adalah berdasarkan kepada sama ada individu yang kita lantik itu boleh memimpin, boleh menjalankan tugas atau sebaliknya. Jadi saya rasa isu kepartian dalam hal ini harus kita ketepikan, kita fokus sangat pada usaha untuk memastikan negara ini ditarbiyah dengan sebaik mungkin. Dan doktor, jika begini sikap ahli-ahli politik saling mencari kesalahan, saling cuba menumbangkan antara satu sama lain, saling mencetuskan krisis, tiada persefahaman kesepakatan di era pandemik ini seolah-olah tidak kena waktu dan masa untuk bertelagah ketika era pandemik di mana rakyat sedang telah pun ramai meninggal dunia, ada anak-anak telah pun menjadi ramai anak yatim. Bagaimana rakyat dapat menghukum mereka, tingkah laku mereka ketika pandemik ini? Adakah akan diingati oleh rakyat sampai bila-bila dan bolehkah kita lihat penterjemahannya nanti di kertas undi pada PRU15? Sudah semestinya ketika ini pun kita sudah mendengar keluhan rakyat dan sudah terdapat semacam permintaan dari setengah individu untuk meminta rakyat hanya mengundi pemimpin-pemimpin yang fokus pada rakyat. Maknanya di situ terdapat keperluan untuk kita menghukum pemimpin yang semata-mata mementingkan diri. Sudah cukup untuk kita melihat dan terbukti bahwa sebahagiannya tidaklah demikian. Sebahagiannya tidak perlu lagi untuk kita angkat sebagai pemimpin. Jadi saya berharap pada pilihan raya yang akan diadakan kemudian, jalankanlah tanggung jawab dan ialah sebaiknya dihukumlah pemimpin yang sedemikian. Dan doktor, yang terakhir sekali kita ingin melihat kepada jika ahli politik memangnya kita lihat perkembangan ini tidak mampu untuk menahan diri daripada berhenti berpolitik dan kita nak lihat bagaimana kita boleh memberitahu mereka bahawa okey, tak apa, boleh berpolitik tetapi jangan jejaskan pelan pemulihan negara, jangan jejaskan pelan untuk kita vaksinasi dan sebagainya, jangan jejaskan ekonomi rakyat yang sedang kita cuba bangunkan ini. Bagaimana kita boleh menyatakan hasrat, menyatakan pendapat berkaitan dengan perkara ini? Doktor mungkin boleh mewakili rakyat Malaysia. Baik, sudah semestinya kita mempunyai pelbagai platform. Pada era ini kita mempunyai media sosial. Saya berharap semua rakyat menggunakanlah media sosial itu sebaik mungkin. Tuntutlah wakil rakyat kita untuk lebih bertanggungjawab
dan kalaulah ada keperluan lebih baik kita mengadakan satu petition untuk meminta pemimpin-pemimpin kita tidak sangat berfokus pada kepentingan diri, tapi ialah kita berusaha untuk menyelesaikan masalah pada ketika ini. Dan saya berharap supaya Kebawah Yang Maha Mulia Tuanku dapatlah kiranya memberi nasihat pemimpin-pemimpin kita ini yang mana terdapat keperluan untuk kita berbuat demikian. Isu pandemik ini semakin membimbangkan rakyat di luar sana, seperti yang kita maklum ada yang semakin tertekan sehingga kan kes bunuh diri semakin meningkat. Jadi fokus kita sekarang ialah untuk menangani COVID-19. Okey, baik. Terima kasih Dr. Romzi Ationg, penalisis politik Sabah atas pandangan berkaitan dengan polemik politik yang baru saja berlaku semalam dan apa yang kita akan jangkakan pada hari-hari seterusnya untuk kita lihat apakah perkembangan politik tanah air ini.